A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 93. Sebagaimana diberitahu sebelum ni, antara sebab turun awal surah Ali Imran ayat 1 hingga 83 ialah berkenaan dengan ahli kitab, iaitu Nasrani. Jadi ada rombongan wafdu Najran daripada Najran, iaitu yang beragama Nasrani, datang jumpa Rasulullah. Lalu diturunkan ayat 1 hingga 83 untuk menolak dakwaan dan tuduhan daripada orang-orang Nasrani. Kemudian selepas ayat 83 tu, Allah nak menolak juga pandangan atau pegangan orang-orang ahli kitab yang satu lagi, iaitu Yahudi. Jadi mulai daripada ayat 94 tu dan seterusnya, ialah Allah nak menolak akidah yang salah yang dipegang oleh orang-orang Yahudi daripada kalangan ahli kitab. Okey. Jadi sebelum kita sambung ayat 93, kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat yang lepas ialah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhalun. Dan maksudnya, sesungguhnya mereka-mereka yang kafir setelah mereka beriman, iaitu yang murtad, thumma izdadu, kemudian dengan sebab murtad mereka itu, mereka tidak bertaubat, maka bertambah lagi kekufuran mereka, maka Allah tidak akan terima taubat mereka, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Okey, pengajarannya yang pertama, orang yang murtad apabila kekal dalam kemurtadannya, maka taubatnya tidak akan diterima. Orang yang murtad apabila kekal dalam kemurtadannya, maka taubatnya tidak akan diterima. Yang kedua, setiap kali manusia semakin kufur kepada Allah, dan tidak bertobat,
maka kekufurannya semakin bertambah dan dia semakin jauh daripada Allah. Dan dia semakin jauh daripada Allah. Sebagaimana orang yang beriman dan istiqamah dengan imannya, maka imannya akan semakin bertambah. Imannya semakin bertambah dan semakin mantap. Yang ketiga, sesiapa yang bertaubat sebelum sampai ajalnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Walaupun dia telah murtad berkali-kali. Ke ayat seterusnya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kufur, maka tidak diterima daripada mereka tebusan walaupun sebanyak emas seluas bumi. Mereka itu, bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada penolong kepada mereka. Pengajarannya, pengajaran ayat 91. Pertama, Sesiapa yang mati dalam kekufuran, maka tidak akan diterima daripadanya apa-apa sahaja yang boleh menghalangnya daripada azab Allah. Apa-apa sahaja yang boleh menghalangnya daripada azab Allah, walaupun yang dimilikinya adalah emas seluas bumi. Yang kedua, perintah Allah kepada hamba-Nya adalah terlalu mudah dan ringan dibandingkan apa yang dilakukan oleh manusia untuk mengejar dunia dan mengumpul harta. Yang ketiga, Allah hanya meminta kepada hamba-Nya untuk selamatkan diri daripada azab Allah,
dengan mentauhidkan Allah dan beribadat kepadanya sahaja. Yang ketiga, yang keempat, azab Allah sangat pedih dan dahsyat, meliputi fizikal dan mental. Yang kelima, sesiapa yang diazab oleh Allah dalam neraka tidak ada sesiapa yang boleh menolongnya bahkan dia kekal di dalam neraka selamanya. Okey, ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya kamu tidak akan mencapai al-birra, kebaikan, ketaatan kepada Allah dan syurga sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu cinta. Dan tidaklah kamu infakkan sesuatu pun melainkan Allah Maha mengetahui apa yang kamu infakkan. Pengajarannya, pertama, galakkan dan dorongan kepada orang yang beriman supaya sentiasa menginfakkan harta yang dia sayang. Demi untuk mendapat yang lebih baik dan besar daripada hartanya, iaitu syurga. Yang kedua, sebab utama manusia mendapat syurga ialah menginfakkan hartanya yang dia suka pada jalan Allah. Kalau kita tengok ayat 92 ni, kenapa Allah tak kata kamu tidak akan mencapai kebaikan ataupun syurga sehinggalah kamu bangun malam, solat malam? Kamu tidak akan mencapai syurga sehinggalah kamu solat malam. Kenapa Allah tak kata solat malam penyebab untuk dapat syurga? Sebab Allah nak uji, bila Allah nak uji ialah benda yang paling susah dan paling manusia sayang. Ramai manusia boleh solat malam, tapi tak ramai manusia yang solat malam jadi pemurah. Bahkan ada yang solat malam setiap malam tapi kedekut, kan?
Jadi Allah uji benda yang paling manusia sayang, iaitu harta. Kita kalau diberi pilihan solat malam setiap malam dengan sedekah RM500 setiap hari, kita pilih yang mana? Ha? Solat malam kan? Kenapa? Kedekut kan? Okey. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Setiap kali manusia menginfakkan apa yang dia sayang, maka semakin banyak dan besar kebaikan yang dia akan perolehi. Yang kelima, yang keempat, kalau orang tanya mana lebih utama, kita infak semua harta ataupun sebahagian? Yang mana afdal? Bukan nak suruh, nak tanya je. Sebahagian. Apa dalil? Surah Furqan, apa dia? Marilah di depan ni. Dekat depan ni. Apa dalil surah Furqan? Ayat berapa? Kalau kita kata afdal ialah infak separuh, maka adakah Abu Bakar tidak buat benda yang afdal? Abu Bakar bagi semua ke separuh? Semua. Adakah Abu Bakar tak buat yang terbaik? Macam mana nak jawab? Ada satu hadis sahih riwayat An-Nasa'i, sabda Nabi SAW, innaka intazar warasataka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafun an-nas. Maksudnya dia berkata, sesungguhnya engkau biarkan ataupun engkau tinggalkan pewaris-pewaris engkau dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu tinggal pewaris engkau dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Kan? Jadi dalam hadis ini Nabi kata yang lebih baik apa dia? Tinggalkan keluarga kita dalam keadaan mana senang dan tidak meminta, lebih baik. Kan? Jadi kalau ikut hadis ni, bagi semua afdal ataupun bagi sebahagian? Sebahagian. Tapi masalahnya Abu Bakar bagi semua. Adakah Abu Bakar tak buat yang terbaik? Jadi jawapannya, ulama berbeza pendapat. Ada pendapat mengatakan bagi sebahagian adalah terbaik berdasarkan hadis tadi. Ada pendapat mengatakan mengikut keadaan orang tu. Kalau dia bagi semua, tak memudaratkan diri dia, dia pula tidak meminta, keluarga dia pun tak meminta, semua tak ada masalah, dan tawakalnya pada Allah tinggi, maka ketika itu yang terbaik ialah bagi semua. Jadi apa yang Abu Bakar buat tu berdasarkan kedudukan diri dia, yang iman dia sangat tinggi, tawakalnya sangat tinggi, dan anak-anak pun dah besar, tak bergantung pada dia, dia bagi semua.
Okey. Boleh Jadi poin yang keberapa tadi? Yang keempat, harus menginfakkan semua harta sekiranya tawakalnya kepada Allah tinggi dan ia tidak memudaratkan dirinya dan keluarganya sehingga meminta-minta. Surah Al-Furqan. Cuba baca maksud dia. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya ia adalah melampaui batas. Dan tiada baki ke depan dan sebaliknya. Pembelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara. Itu Allah puji ibadur rahman allazi iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Itu bukan maksud dia bagi sebahagian, tak. Itu maksud bila dia bagi tidak melampau, iaitu tidak sampai tahap boros dan tidak pula sampai tahap kedekut. Kadang-kadang dia bagi 1 juta tapi tidak boros, betul-betul digunakan, maka itu tidak melampau, tidak mengapa. Tapi kalau dia bagi pada fakir miskin, dia hanya perlukan 5,000, dia bagi 50,000, itu haram sebab melampau. Kadang-kadang orang miskin perlukan 500, tapi dia bagi RM5, itu kedekut. Okey. Habis kita sambung ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni berkenaan dengan ahli kitab, iaitu orang Yahudi yang sebenarnya dengan kitab Allah dia menipu Allah. Jadi hebatnya Yahudi dan menipu Allah dan menggunakan apa? Kitab Allah. Okey, antara sebab turun ayat ni, orang Yahudi mendakwa banyak makanan yang diharamkan oleh Allah kepada mereka bila ni? Sejak zaman Nabi Yaqub alaihissalam. Sejak zaman Nabi Yaqub alaihissalam. Sedangkan Allah haramkan makanan tu bukan sejak zaman Nabi Yaqub, tapi zaman mereka lah, zaman mereka iaitu zaman ketika mereka bersama Nabi Musa. Sebab kezaliman mereka, Allah haramkan makanan yang asalnya halal. Sebab apa? Sebab kezaliman mereka. Tapi akhirnya mereka memutar fakta, mereka mengatakan Allah haram tu bukan baru, bukan zaman mereka, tapi sejak zaman Nabi Yaqub alaihissalam. Kerana Israel ini bermula daripada siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi seolah dia nak menafikan mereka tidak zalim dan Allah mengharamkan makanan bukan sebab kezaliman mereka. Bahkan sebahagian makanan diharamkan sejak zaman Nabi Yaqub alaihissalam. Maka turun ayat ni, Allah mendustakan dakwaan mereka. Allah menafikan tuduhan jahat mereka. Allah kata apa? Kullu ta'am. Kullu semua. Ta'am
Dia ta'am dalam bahasa Arab. Bila sebut ta'am saja, dia merangkumi makanan dan minuman. Kalau sebut at-ta'am wasyarab, kalau disebut dua-dua perkataan, ta'am pun sebut, syarab pun sebut, dia berbeza makna. Ta'am ialah bila dimakan dia perlu kunyah, itu dia panggil ta'am. Kalau syarab, bila masuk mulut tak perlu kunyah, dia jenis air, minuman, kan? Jadi kalau sebut dua-dua, ta'am dan syarab, maknanya berbeza. Tapi kalau sebut satu je, syarab, dia merangkumi minuman. Boleh faham? Sebab tu dalam surah Al-Baqarah, pasal kisah Jalut dan Talut, apa dia? Falamma fasala Talut, sambung. Falamma fasala Talut wa junudu qala innallah mubtaliikum binahar. Kemudian faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Okey, cuba tengok ayat berapa ni? 249. Surah Baqarah ayat 249. Surah Baqarah ayat 249. Ini kisah Talut dengan Jalut. Bila Bani Israel nak berperang dengan musuh, dia minta Nabi mereka cari seorang ketua. Lalu Nabi mereka mencarilah seorang ketua, nama apa? Talut. Kemudian Talut ni, sebelum dia pilih tentera yang betul-betul layak, dia test, dia uji. Apa dia? Kata Talut, innallah, sesungguhnya Allah mubtaliikum, Allah menguji kamu binahar, dengan sungai. Dia tak kata aku menguji, Allah yang menguji. Kemudian apa ujiannya? Faman syariba, siapa yang minum daripada sungai itu, falaysa minni, dia bukan daripada golongan aku, iaitu tak layak berperang bersama aku. Sebab apa? Sebab dia minum air itu. Wa man lam yat'amhu, dan siapa yang tidak yat'amhu daripada ta'am. Nak terjemah apa ni? Siapa yang tidak makan ke minum? Makan ke minum? Makan ke minum? Sekarang diuji dengan apa ni? Air sungai. Mana ada orang makan air sungai? Jadi waman lam yat'amhu, siapa yang tidak minum. Sebab ini sungai. Faham? Ini menunjukkan apa? Ta'am tu digunakan untuk makan dan minum. Kalau sebut berasingan, kalau sebut ta'am, dia merangkumi makan dan minum. Tapi kalau sebut dua-dua, makna dia berbeza. Boleh faham? Okey. Cuba tengok pengajaran daripada kisah Talut dan Jalut. Dia uji ni untuk pilih tentera yang betul-betul layak berperang. Apa ujiannya? Bukan merangkak bawah kawat berduri, bukan panjat gunung, bukan pikul barang berat. Ujiannya apa? Minum je. Apa kaitan minum air dengan nak pergi berperang lawan musuh? Apa kaitannya? Kan tentera ni kena kuat kan? Kena banyak latihan. Bagilah ujian yang berat sikit. Ini ujian jangan minum air. Apa dia? Perintah? Kenapa perintah ni?
Yang paling penting dalam tentera, dalam berperang apa dia? Patuh arahan. Kalau tak patuh, kadang-kadang dia patuh tapi lewat 5 minit je menyebabkan kalah. Betul? Satu. Yang kedua? Yang kedua apa dia? Semua tak ada pengalaman berperang ya. Apa dia? Ha? Tak. Ni masa ni tengah haus, tengah dahaga, tiba-tiba apa ujiannya? Mana apa tu? Ujian apa? Sabar, sabar. Sabar. Sebab kalau dah berperang kadang-kadang lagi teruk keadaannya, cuacanya lagi panas. Bila dia tak sabar, dia boleh kalah. Boleh faham? Satu, taat perintah. Yang kedua, sabar. Okey. Jadi Allah kata semua ta'am, makanan dan minuman kana adalah hillan, halal libani, bagi Bani Israel. Apa dia? Bani Israel lah, iaitu anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Allah kata sebab Yahudi mendakwa apa tadi? Makanan yang diharam pada mereka bukan zaman mereka, tapi sejak zaman Nabi. Jadi dia nak beritahu mereka tu okey, tak ada masalah. Allah haramkan makanan bukan sebab kejahatan mereka, tak, sebab diharamkan sejak zaman Nabi. Maka Allah tempelak mereka. Allah kata apa? Semua makanan adalah halal kepada Bani Israel, illa, kecuali ma, apa yang harama, telah diharamkan. Yang telah diharamkan oleh Israel. Ini siapa pula ni? Yang ni Bani Israel, yang ni Israel. Apa beza? Yang mana Nabi Yaqub? Israel. Yang ni? Anak cucu dia, kan? Jadi Allah nak beritahu makanan tu bagi Bani Israel semuanya halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Ala nafsi, ke atas dirinya. Min qabli, dari qabli, sebelum, an tunazzala, sebelum turun, at-Taurah, kitab Taurat. Apa maksud ni? Apa dia yang diharamkan oleh Nabi Yaqub dan kenapa diharamkan? Siapa tahu? Makanan apa diharamkan oleh Nabi Yaqub ke atas dirinya dan kenapa diharamkan? Siapa tahu? Siapa tak tahu? Tak tahu. Okey, ada dua pendapat. Pendapat pertama berdasarkan hadis-hadis yang kalau dikumpulkan semua, ada ulama hadis mengatakan itu hadis sahih, iaitu Nabi Yaqub ni ditimpa satu penyakit, sakit urat lebih kurang lah. Kemudian dia pun bernazar, wahai Tuan, kalau penyakit ini sembuh, aku akan haramkan makanan yang paling aku suka.
Kalau penyakit ni sembuh, aku haramkan makanan yang paling aku suka ke atas diri aku. Aku tak akan makan makanan tu walaupun aku paling suka. Dalam hadis disebut iaitu apa dia? Apa dia? Daging unta dan susu. Daging unta tu makanan, susu tu minuman. Boleh? Jadi dia macam bernazar lah, dia bernazar. Tapi kalau ikut pendapat Syekh Saleh Utsaimin, dia kata cerita tu tak sahih. Itu cerita daripada Bani Israel. Jadi bila tak sahih dan bila datang daripada Bani Israel, Allah, Nabi kata apa? Kalau datang berita daripada Bani Israel, Nabi bagi kaedah. Dengar, jangan percaya. Jangan tolak. Boleh dengar, jangan tolak, dan jangan terima. Mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi Syekh Mustafa Adwi dia kata, walaupun dhaif hadis tu, tapi digabungkan dengan beberapa hadis yang lain menjadi sahih. Okey. Cuma bagi Syekh Saleh Utsaimin, dalam ayat ni Allah tak sebut pun makanan apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub ke atas dirinya. Allah tak sebut. Mana benda tu tak penting. Okey? Jadi sekarang Allah nak bagi tu apa ni? Allah nak menempelak dakwaan orang Yahudi bahawa ada banyak makanan yang asalnya halal ke atas mereka tapi Allah haramkan selain daripada ini. Dan mereka mendakwa makanan tu diharamkan oleh Allah bukan zaman mereka tapi sejak zaman Nabi Yakub. Allah kata tak. Semua makanan semua halal bagi Bani Israel. Yang haram hanya satu je, iaitu daging unta dan yang lain halal. Cuba buka surah Al-An'am ayat 146. Okey. Wa 'alal ladzina, saya tak tulis panjang kan? Panjang. Cuba baca, saya terjemah. Wa 'alal ladzina hadu, dan ke atas orang-orang Yahudi. Hadu orang Yahudi. Haramna, Allah kata kami haramkan kulla zi zufuri, binatang yang ada kuku seperti unta. Wa min satu unta, yang kedua dan daripada lembu wal ghanam dan kambing kami haramkan pula daripada lembu dan kambing lemak kambing dan lemak lembu kecuali daging lemak yang melekat di tulang belakangnya. Lagi? Dan perkakas dalam perut. Atau daging yang masih ada bercampur dengan tulang, yang tu tak apa. Lepas tu jadi kenapa Allah haramkan? Sebab kezaliman mereka dan kederhakaan mereka kepada Allah. Termasuklah mereka apa derhaka orang Yahudi pada Allah? Mereka kufur pada Allah, mereka syirik, mereka menghalang orang ramai daripada beriman, mereka menyekat jalan-jalan kebaikan, mereka ambil riba, ambil rasuah dan sebagainya. Maka sebab kezaliman mereka Allah haramkan banyak makanan-makanan. Bila tu? Zaman Yahudi Nabi Musa. Jadi mereka kata apa? Semua makanan yang diharamkan oleh Allah tu sebenarnya bukan zaman mereka tapi sejak zaman Nabi. Sebab apa dia mendakwa macam tu? Sebab Allah kata kami haramkan sebab kezaliman kamu. Tak, kami tak zalim. Benda ni Allah haramkan bukan zaman kami tapi sejak zaman. Jadi Allah kata tak. Yang haram zaman Nabi aku apa dia? Satu je. Iaitu
unta dan itu pun bukan sebab kezaliman Nabi Yakub, tapi itu sebab nazar. Boleh faham? Sebab tu Allah kata Nabi Yakub haramkan makanan itu sebelum turun Taurat. Makna apa ni? Makanan kepada Bani Israel sebenarnya halal dah lama dah, sebelum turun Taurat lagi. Yang Allah haramkan bau tu bila? Yang lemak-lemak apa semua bila Allah haramkan? Masa turun Taurat. Jadi dakwah mereka tu adalah bohong. Maka Allah cabar, Allah kata pada Nabi Muhammad, "Qul," katalah, wahai Muhammad, "Fa'tu." Maka bawa datanglah bit Taurat, kitab Taurat. Fatluha, maka apa dia fatluha? Bacalah ia in kuntum, sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Benar apa ni? Benar apa? Kalau benar dakwaan kamu, iaitu sebahagian makanan yang diharam tu sejak zaman Nabi Yakub, kalau benar dakwaan kamu, bawa datang Taurat dan baca sekarang. Betul tak dia diharamkan sejak zaman Nabi Yakub ataupun zaman kamu yang diharamkan? Jadi di sini pengajarannya apa ni? Allah kata apa ni? Ambil kitab Taurat, Allah suruh Nabi bagi kepada orang Yahudi. Ambil kitab Taurat dan siapa yang baca? Nabi tak kata, ambil kitab Taurat dan bagi aku baca. Nabi kata apa? Ambil kitab Taurat dan kamu sendiri baca. Kenapa Nabi suruh orang Yahudi baca? Sebab kitab itu diturunkan kepada mereka. Yalah, Nabi boleh je baca. Kalau Nabi kata ambil kitab Taurat dan aku yang baca, orang Yahudi akan tuduh apa? Nabi baca tak lengkap, Nabi kurangkan, Nabi tambah. Faham? Itu keadilan Islam. Kamu ambil kitab kamu dan kamu baca sendiri. Okey. Dan ini juga ayat ini mengajar kita apa dia? Supaya berlaku adil walaupun kepada musuh. Kalau mereka tuduh kita, kita jangan tuduh mereka. Tapi cara kita nak tolak tuduhan mereka ialah dengan hujah. Baca kitab kamu sendiri. Sebab itulah bila dia baca, dia dapati sebenarnya yang diharamkan sebahagian makanan tu bukan sejak Nabi Yakub, tapi zaman mereka. Cuba buka surah An-Nisa ayat 160. Surah An-Nisa ayat 160. Okey, cuba baca. Kerana ni Allah beritahu, kerana kezaliman orang Yahudi, Allah kami haramkan apa yang baik. Apa yang baik untuk mereka. Dan sebenarnya syariat kita ni, syariat Nabi Muhammad, ada tak makanan yang haram? Ada tak? Apa dia? Babi, arak, darah kan? Tapi yang zaman Nabi Muhammad ni, yang diharam tu sebab memudaratkan kita. Tapi yang diharamkan kepada Bani Israel bukan sebab memudaratkan, benda tu tayyib, tapi sebab kezaliman mereka. Boleh faham? Baca lagi habis. Apa kezaliman mereka sehingga Allah menghalalkan walaupun makanan itu asalnya baik, iaitu bisaddihim, sebab kerja mereka
menghalang orang ramai daripada mendapat hidayah Allah. Itu kezaliman. Jadi siapa-siapa yang halang orang daripada dapat kebenaran, perangannya macam Yahudi. Cuma sekarang Allah tak haramkan makanan yang baik. Tak. Cuma dosanya sama dengan orang Yahudi. Okey. Begitu juga ni. Ada satu hadis sahih. Orang Yahudi bawa 2 orang Yahudi yang berzina. Jadi diminta, ya Muhammad, putuskan hukuman untuk 2 orang Yahudi yang berzina ni. Maka Nabi pun tanya, apa hukuman orang yang berzina dalam kitab kamu? Yahudi jawab apa? Dia jawab apa? Dia kata hukuman berzina bagi kami yang berzina dalam kitab Taurat ialah orang yang berzina dihitamkan mukanya, kemudian dipukul belakangnya. Nabi pun tanya, kaifa bir rajam? Bagaimana pula hukum rejaman? Kata orang Yahudi, tak ada. Masa tu yang ada ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ulama Yahudi dan masuk Islam. Dia tahu benda tu ada. Maka dia kata bawa kitab Taurat dan baca sekarang. Dia pun ambil kitab Taurat ni. Fa'tu bit Taurah fatluha. Ambil kitab Taurat dan kamu sendiri baca. Bila dia baca sampai ayat kat rajam, dia tutup. Jadi kata Abdullah bin Salam, angkat tangan kamu dan baca hukum yang di bawah tangan kamu, iaitu rajam. Boleh? Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Perangai orang Yahudi ni, dia guna kitab Allah, tapi bila bercanggah dengan kepentingannya, dia akan ubah. Pelik tak? Kenapa dia tak tolak semua kitab tu? Kafir terus kan, senang kan? Senang cerita. Ini berbelik-belik guna kitab Allah tapi tolak. Kenapa? Apa pengajarannya? Jangan ikut? Yalah, dia kalau dia tolak teruskan, senang cerita kan? Ini berbelik-belik ni. Dia Yahudi ni, dia beriman tak dengan Allah? Beriman. Kalau dia beriman dengan Allah tapi dia tolak semua kitab Allah, mana dakwaan beriman pada Allah tak betul lah. Dan orang Yahudi dia ada prinsip dia, iaitu dia menganggap dia adalah bangsa sya'bullah, bangsa Allah yang terpilih. Jadi nak tak nak dia kena ikatkan diri dia dengan kitab Allah. Sebab itu tanda kelebihan mereka. Kalau dia tolak terus, tak ada kelebihan tu. Tapi bila dia terima terus kitab Allah, banyak yang bercanggah dengan nafsu. Dia buat macam mana? Dia pilih-pilih. Ini perangai Yahudi yang berlaku juga kepada umat Nabi Muhammad. Allah mencelakan yang suka ambil yang dia suka dan tinggal yang dia tak. Ada tak bangsa Melayu macam tu? Apa ayat yang Allah mencela? Yang pilih yang dia suka dan tinggal yang dia tak suka. Ayat apa tu? Bab solat dia pilih, Surah Baqarah juga. Afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah kata, adakah patut kamu tu'minun, beriman bi ba'di dengan sebahagian kitab, dan wa takfuru, dan kamu kufur dengan sebahagian. Adakah patut? Tak masuk akal. Sebab dalam kitab Allah ni, kalau beriman satu, kena beriman semua. Kalau tolak satu, makna kufur semua. Bila kita pilih yang kita nak, tolak yang kita tak nak, sebenarnya beriman dengan apa tu? Bukan beriman dengan Allah, beriman dengan nafsu. Yang sesuai dengan nafsu diambil. Dan penyakit ni berlaku tak pada umat Nabi Muhammad? Terlalu banyak. Dalam bab solat, dia ikut tak cara yang Allah sebut dan Nabi sebut? Dalam bab nikah kahwin, dia ikut tak? Dalam bab haji dia ikut tak? Ikut. Dalam bab puasa ikut.
setengah minit lagi nak azan, dia tak akan berbuka walaupun nak lembek, nak pingsan. Betul? Tapi masa setengah minit tunggu, dia buka aurat. Kan? Sebab apa? Yang bahagian buka aurat tu tak sesuai dengan nafsu. Jadi Allah nak kata, nak bagi tahu, kalau betul dakwaan kita betul, baca Quran, faham betul-betul, ada tak yang kamu buat tu? Kalau tak ada, tinggal. Okey? Kemudian Allah kata, famaniftara. Maka maniftara. Siapa? Iftara apa dia? Apa makna iftara? Mereka-reka ataupun mengada-ngada. Mereka-reka ataupun mengada-ngadakan Allah ke atas Allah. Al-kazib, pendustaan. Min ba'di, dari selepas itu. Fa'ulaika, maka itulah mereka yang zalim. Okey, cuba tengok ayat ni. Siapa yang mereka-reka pendustaan ke atas Allah? Bila ni? Min ba'di zalika, selepas itu baru dia jadi orang yang zalim. Jadi apa makna selepas itu tu? Kalau kita belajar bahasa Arab, zalika dia panggil apa? Dia panggil apa? Isim isyarah. Bila isim isyarah ni isyarat kepada yang disebut sebelum itu. Apa dia? Siapa yang mengada-ngadakan pendustaan kepada Allah dari selepas itu. Itu tu balik pada apa? Bukan. Betul. Ni, fatluha. Dia dah ambil kitab, dia dah baca dah, dan dia dapati memang tak sama dengan yang dia dakwa. Tiba-tiba lepas baca pun dia masih berdusta pada Allah. Dia adalah zalim. Faham? Mana Allah hukum zalim setelah ada bukti. Setelah dia sendiri baca. Maknanya, kalau dia berdusta ke atas Allah, sebelum dia baca, sebelum sampai ilmu kepada dia, boleh tak kita hukum dia zalim? Boleh ke tak? Tak boleh. Ada dalil? Dalilnya ni lah. Allah kata dia zalim selepas dia baca, setelah ilmu sampai pada dia. Itulah keadilan Islam. Sebab itulah orang, contoh orang solat 20 tahun tak betul, rakaat tak betul, wuduk betul-betul, tiba-tiba hari ni dia belajar. Boleh tak kita hukum semua solat 20 tahun tak betul dan kena ulang balik? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ilmu tak sampai pada dia. Jadi siapa yang buat dalam keadaan jahil, maka dimaafkan. Kecuali dia sengaja nak menjadi orang jahil, iaitu tak nak belajar dan tak nak bertanya. Itu dia kena qada. Kan, duduk sebelah ustaz tapi tak tahu hukum. Duduk sebelah PTQ kan, tapi tak tahu hukum. Itu tak boleh. Okey. Jadi orang Yahudi ni, dia bila dia ubah kitab Taurat, dia berdusta kepada siapa? Dia berdusta kepada siapa? Kalau berdusta kepada Allah, mungkin tak dia juga berdusta kepada Rasulullah? Kalau dia berdusta kepada Rasulullah, mungkin tak dia berdusta pada kita? Mungkin tak? Jadi kalau orang Yahudi konspirasi nak hancurkan kita, terkejut tak? Terkejut ke tak? Kenapa tak? Dia kepada Allah pun dia dusta. Apa peliknya nak menghancurkan kita?
dengan Allah pun dia dusta. Betul? Boleh faham? Dan di sini Allah nak beritahu yang berlaku zaman Nabi Muhammad sangat-sangat luar biasa. Dia ubah kitab ni depan siapa? Dia menipu dan ubah kitab Allah depan siapa? Depan Nabi Muhammad. Dia tutup depan Nabi Muhammad. Hebat tak? Ada orang Yahudi menipu depan ulama. Tak ada, dia menipu daripada jarak jauh kan. Jadi orang Yahudi sangat-sangat biadab. Dan Allah dah rakam dalam Quran. Dan Allah kata apa? Walan tardah ankal yahudu walan nasara. Yahudi dan Nasara tidak akan reda pada kamu. Sampai bila? Sampai bila dia tak akan reda? Bukan sampai dia penat. Bukan sampai kita mati. Sampai kita ikut cara dia. Baru dia puas hati. Boleh faham? Jadi senjata kita nak hadapi Yahudi apa dia? Senjata kita nak hadapi Yahudi. Allah kata Yahudi ni baca tak? Dia baca tak kitab dia? Tapi dalam dia baca dia menipu Allah. Betul? Cara kita beda. Allah memuji orang Yahudi, ahli kitab, yang baca kitab sungguh-sungguh dan beriman. Allah sebut dalam surah Baqarah, allazina atainahumul kitabu. Kemudian allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatuhu ulaika yu'minuna bih. Tengok Allah puji. Allah puji siapa ni? Ahli kitab. Yang mana ni? Orang yang kami beri pada mereka kitab. Apa mereka buat dengan kitab ni? Yatlunahu, mereka bacanya bukan macam baca kat atas ni fatluha, tapi baca haqqa tilawati. Baca dengan apa mana haqqa tilawati? Yalah, kalau kita terjemah haqqa tu sebenar-benar, tilawah bacaan. Jadi apa maksud sebenar-benar bacaan? Apa maksud dia? Kata Syekh Shalih Utsaimin, haqqa tilawati, satu, baca dari segi lafaz, baca dengan betul, tajwid yang berkharat. Yang kedua, baca dari segi makna, faham. Yang ketiga, amal. Dia akan menjadi ahli kitab yang terpuji. Bahkan Allah puji ahli kitab ni yang suka baca Al-Quran setelah dia beriman. Bila ni yang Allah puji? Ahli kitab yang beriman, dia baca Quran waktu malam. Cuba cari ayat tu. Allah puji ahli kitab yang beriman, yang banyak baca Al-Quran di waktu malam. Laisus sawa. Apa dia? Laisus sawaun. Surah apa tu? Surah Ali Imran ayat 130. 113. Laisu sawaun. Baca. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tengok rahmat Allah dan keadilan Allah. Ada tempat Allah cela Yahudi, ahli kitab. Ada tempat Allah puji. Tadi sebab apa dia baca haqqa tilawati? Yang ni Allah puji sebab apa pula? Allah kata, cuba terjemah laisu. Laisu apa dah?
Mereka iaitu ahli kitab tak sama. Jangan kita hukum pukul rata, tak sama min ahli kitab. Ada yang baik dan terpuji. Apa dia? Apa sifat ahli kitab terpuji? Ada ummatun qaimah, ada umat yang daripada ahli kitab yang beriman dan menegakkan hukum Allah. Dan sifat terpujinya apa? Yatluna, mereka membaca ayatillah, ayat-ayat Allah bila ana al-lail, waktu malam. Dan wahum yasjudun, mereka baca waktu malam dan mereka sujud. Apa maksud ni? Baca dan sujud. Solat. Baca dalam solat. Kenapa Allah puji pujian khas kepada ahli kitab yang baca Quran di waktu malam? Tadi umum kan, membaca haqqa tilawati, tak sebut waktu. Yang ni sebut waktu pula. Kenapa? Jejak. Oh, baca malam jejak lah. Ni live ni banyak orang Kuala Lumpur ni, jejak orang tak faham. Jejak. Apa dia? Waktu orang tidur baca Quran, apa kelebihannya? Waktu yang paling penting ibadat ialah ikhlas. Bila kita akan baca Quran dengan penuh ikhlas? Bila orang tak tahu, kan? Kalau baca depan orang waktu siang hari, lepas tu suara pula kuat kan, lepas tu sedap pula, orang puji pula, ikhlas tak? Yang patut 10 minit jadi setengah jam sebab orang puji kan. Okey, satu ikhlas. Yang kedua, baca kelebihan waktu malam ni. Dia baca Quran sebenar untuk apa? Untuk tadabbur. Bila kita nak tadabbur, kita kena fokus. Bila nak fokus, jangan ada gangguan. Betul? Kadang-kadang kita baca sehari, kejap-kejap telefon bunyi, kejap-kejap anak menangis. Lepas tu bila tua, cucu pula menangis kan? Banyak gangguan. Tengok-tengok cucu panggil main kan? Tapi bila baca malam, semua orang tidur. Isteri pun tidur, tak ada gangguan. Kita boleh fokus. Jadi bila ikhlas dan boleh fokus, kesan Al-Quran sangat mendalam dalam jiwa. Dan Allah puji Nabi Muhammad baca Quran di waktu malam kan? Ayat apa? Surah apa? Allah puji Nabi baca waktu malam dan Allah beritahu kenapa kena baca waktu malam. Surah apa? Muzammil. Baca ayat tu. Sebab Allah beritahu. Sebab apa baca malam, waktu malam terbaik? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian warattilil qur'ana tartila. Kemudian lepas tu Allah begitu sebabkan inna sanulqi alaika qawlan saqila. Lepas tu Inna nasyiatal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Dua Allah sebut kelebihan baca waktu malam. Satu, asyaddu wata'an. Yang kedua, wa aqwamu qila. Apa makna dia? Dia terjemah apa? Lebih terkesan kepada jiwa. Asyaddu wata'an, lebih terkesan kepada jiwa dan wa aqwamu qila, Betul bacaannya. bacaannya lebih Betul.
Lebih betul dan lebih menyentuh hati. Betul? Okey. Jadi Allah puji ahli kitab yang beriman. Apa sifat utama? Baca Quran waktu malam. Sebab kesan baca Quran waktu malam sangat luar biasa. Tambah-tambah kalau kita baca sambil solat, kan? Ustaz, saya tak hafal macam mana nak baca sambil solat. Saya hafal 3 ku, kan? Tak, buka Quran, beli stand, buka, baca. Kalau tak faham, sebelum baca, baca terjemahan. Kemudian solat. Kesan solat tu sangat luar biasa. Okey, boleh. Dan orang Melayu suka baca Quran bila? Siang ke malam? Siang. Bulan Ramadan ke bulan lain? Tu satu bab pula kan. Bulan Ramadan semua berebut kan. Itu pun kebanyakan di siang kan. Malam dia tak baca. Malam dia buat apa? Tarawih. Lepas tu Moreh. Lepas tu tidur. Tak ada baca Quran. Rugi. Jadi jangan jadi macam orang Melayu. Jangan jadi macam orang Melayu. Jadilah macam orang ahli kitab yang beriman. Baca Quran waktu malam. Okey, kemudian Allah kata apa? Qul. Katakanlah, wahai Muhammad, sadaqallah, benarlah Allah. Apa maksud ni? Ayat ni sadaqallah ni adalah nak menafikan semua tuduhan orang Yahudi yang menipu, yang mengatakan makanan tu diharamkan sejak Nabi. Allah kata benar Allah dan bohonglah orang ahli kitab yang tak beriman. Jadi sadaqallah ni sebenar benar Allah, bukan dalam konteks isu ni sahaja, tapi sebenar semua yang Allah cakap adalah benar. Okey. Boleh faham? Jadi bila kita sebut sadaqallah, bila sebut? Bukan lepas habis baca Quran. Lepas ayat ni, lepas ayat 94 ni. Qul sadaqallah. Kan? Sekarang kita sebut sadaqallah, kita faham tak apa makna dia? Allah benar dan orang Yahudi dakwanya adalah bohong. Boleh? Ramai orang habis baca Quran dia kata apa? Apa makna sadaqallah? Benarlah Allah. Kita pun tanya, apa yang benar? Yang Allah cakap. Apa yang Allah cakap? Pandai-pandailah. Mana? Kalau kamu kata Allah benar, kamu kena faham apa yang Allah cakap. Betul tak? Contohlah orang Cina cakap. Kita tak faham. Lepas tu lepas dia cakap, kita benarlah cakap kamu. Betul tak? Cina pun tanya, apa aku cakap tadi? Saya pun tak faham. Kalau tak faham, kenapa kamu kata benar? Faham dulu baru cakap sadaqallahul azim. Okey. Jadi sebenarnya sunnah Nabi lepas baca Quran baca apa? Dah habis tu. Kadang-kadang baca Quran tak dengar, bila dengar sadaqallahul azim. Okey, sunnah Nabi bila lepas baca Quran kita baca apa? Baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tasbih kafarah tu bukan sebenar untuk lepas majlis ilmu je. Baca Quran pun disunatkan baca. Sebab tasbih kafarah tu apa makna? Minta ampun. Bila kita baca Quran, berdosa tak? Berdosa tak bila baca Quran? Mungkin salah apa? Salah apa? Bukan salah faham, memang tak faham pun. Tak baca. Salah sebutan kecil je. Tapi tak faham tu, itu yang besar. Okey, fattabi'u. Maka ikutlah. Wahai Muhammad, cakap pada ahli kitab ni, Allah yang benar, kamu dusta. Jadi kalau macam tu apa dah? Ikutlah millata Ibrahim. Agama
Ibrahim hanifan, yang sifatnya apa makna hanifan? Hanifan lurus. Hanifan ini sebenarnya tidak condong kepada kebatilan. Hanifan tidak condong kepada kesesatan. Jadi Ibrahim, agama Ibrahim tak pernah condong kepada kesyirikan. Dan wa ma kana minal, dan tidaklah dia minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Okey. Cuba tengok, Allah perintah Nabi supaya cakap pada ahli kitab apa dia? Allah benar. Lepas tu Allah suruh lagi Nabi cakap pada ahli kitab ikut agama Nabi Ibrahim. Kenapa ikut agama Nabi Ibrahim? Kenapa tak kata ikutlah agama aku? Yahudi zaman Nabi, dia wajib ikut agama Nabi Muhammad ke ikut agama Nabi Ibrahim? Ha? Nabi Muhammad. Kita sekarang ni wajib ikut agama Muhammad ke agama Ibrahim? Nabi Muhammad kan? Jadi Yahudi zaman Nabi Muhammad kena ikut agama Ibrahim ke agama Nabi Muhammad? Tapi kalau ikut ayat ni, fattabi'u millata Ibrahim, betul ke salah? Betul lah, sebab dia ayat Quran. Jadi soalnya kenapa agama Ibrahim? Boleh faham? Boleh faham soalan? Kenapa agama Ibrahim? Apa dia? Kenapa tak dari Nabi Muhammad aja? Sebab mana kaum Yahudi itu dia apa macam dia dengan Nabi Ibrahim itu Dia ada mubtada, khabar tak ada. dia percaya lah. Dia sebenar, orang Yahudi terima tak Nabi Muhammad? Tak, Yahudi terima tak Nabi Muhammad? Tak. Yahudi terima tak Ibrahim? Terima. Bahkan dia mendakwa pada apa dia di surah Baqarah 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Adakah patut kamu berkata Ibrahim beragama Yahudi? Jadi orang Yahudi mendakwa Ibrahim tu adalah agama Yahudi ataupun mereka ni pengikut Nabi Ibrahim. Semua klaim dia adalah pengikut Nabi Ibrahim. Sebab Yahudi pun suka Ibrahim, Nasrani pun suka Ibrahim, orang kafir pun setuju dengan Ibrahim. Jadi Allah kata kalau betul kamu setuju pada Ibrahim, ikut Nabi Ibrahim. Tetapi Ibrahim tak pernah condong kepada kesesatan. Dan Ibrahim tak pernah, Yahudi syirik tak pada Allah? Nasrani syirik tak? Kalau betul kamu suka pada Ibrahim, ikut Ibrahim yang sebenar, bukan Ibrahim yang ikut dakwaan kamu. Dan ikut Ibrahim di sini maksud apa? Adakah meninggalkan syariat Nabi Muhammad? Tak. Ikut Ibrahim dari segi asas akidah. Ibrahim bertuhankan satu. Ibrahim hanya menyembah Allah yang satu. Boleh? Tengok bahasa Al-Quran, Allah tak kata wahai Muhammad cakap pada Yahudi ikut aku. Memang Yahudi daripada awal lagi akan tolak. Jadi cari poin yang Yahudi boleh terima. Dia dakwa ikut Ibrahim, okey ikut Ibrahim, tapi Ibrahim yang tidak pernah mensyirikkan Allah. Okey, boleh ha? Habis ha? Oh habis dah. Ada soalan ke? Ada soalan ke? Soalan untuk yang dalam kelas.
Ada soalan? Tak ada? Tak ada? Saudara nama apa? Abdul Razak. Oh, Masya Allah. Tak ada soalan? Hazar, boleh fokus gambar dia. Bersama kita ada saudara baru daripada India. Malaysia lah, tapi bangsa India lah. Namanya Abdul Razak. Yang baru mengucap 2 kalimah syahadat melalui Rahmat, kan? Staf Ghulam di Gua Musang. Sejak bila? 2 bulan lepas. Dan sekarang belajar. Dia 2 beradik. Mana adiknya? Oh, abang tak datang. Dia sekarang sedang belajar agama berdoa dengan Ustaz Rahmat. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abdul Razak. InsyaAllah. Okey. Tak ada? Kalau tak ada, cukup setakat ni kan? Apa dia? Besok kita akan adakan kelas khas di Mak Tafiz Kuala Krai. Waktu yang sama. Dan siapa yang ada sekitar Kuala Krai, pelajar-pelajar tadabbur online yang ada sekitar Kuala Krai ke Gua Musang ke Kelantan nak hadir, silakan. Pukul 9 suku lepas Isya malam besok di Mak Tafiz Al-Hashimi Kuala Krai, insya-Allah. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم